Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam bual bicara agama terbaik di Malaysia, semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Dan malam ini kami bersiaran dari Dataran Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bersama saya Ustaz Hariri. Dan saya Wasiril Aswad akan bersama-sama dengan anda dalam program yang luar biasa ni. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Tapi Ustaz ni kita memang dah plan ke apa ni color kuning ni? Bila datang Negeri Sembilan ni, dia aura dia lain sikit Wasiril. Bila sebut Negeri Sembilan tu kita nak kena cakap dialek bahasa Negeri Sembilan. Kita nak tanya khabar orang Negeri Sembilan, boleh Ustaz? Sila. Jadi insyaAllah kita nak tanya, apa khabar orang Negeri Sembilan? Ui, terkejut saya Ustaz. Macam tak kena lah orang ni. Itulah, saya cuba. InsyaAllah. Jadi untuk hari ini Ustaz, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton apa tajuk yang akan dibawa pada hari ini Ustaz. Tentu sekali kita akan bicara satu tajuk yang cukup menarik tentang vaksin harta. Nak tahu apa sinopsis dan hala tuju perbincangan? Jom kita saksikan coretan minggu ini. Alhamdulillah, begitulah tadi sedikit sinopsis tentang hala tuju perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita bicara tentang vaksin adalah perkataan yang paling popular tahun 2021, word of the year. Vaksin dalam perubatan adalah tujuan untuk melindungi diri daripada penyakit. Namun kalau vaksin harta, kita nak melindungi harta kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Soalnya bagaimana? Itu yang kita akan tanyakan kepada dua bintang ilmuwan yang sudah bersiap siaga di pentas Forum Perdana Ehwal Islam. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengalu-ngalukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat yang hadir memeriahkan forum kita pada malam ini. Saya alu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Terima kasih Datuk Seri. Turut saya alukan yang berhormat Datuk Haji Zulkifli Muhammad bin Omar yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan. Turut saya alukan yang berhormat Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Turut saya alukan iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Syekh Abdul Kadir, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan juga tetamu-tetamu kehormat yang hadir pada hari ini termasuk seluruh rakyat jelata Negeri Sembilan yang hari ini memenuhi dataran Asnaf Mains kita pada hari ini. Masya Allah, tengok berseri-seri makcik ni. Serius dia ni. Cik, apa khabar ni? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tenanglah insya-Allah. Dua bintang ilmuwan yang bersama dengan saya, izinkan saya perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Saya hari ini tengok Ustaz berseri-seri bukan kerana Ustaz ni depan ni, belakang tu Ustaz. Oh. Tengok gaya Ustaz belakang tu. Cuba tengok belakang. Tu edit tu. Oh, itu gaya cari makan orang kata ni. Bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail pada malam ini, gandingannya adalah Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang harta, kalau dalam instrumen keuangan, di bank dia ada tiga. Dipanggil sebagai simpan, pinjam, labur. Tapi kalau dalam Islam, kita ada dipanggil sebagai zakat, sedekah infak dan wakaf. Tapi acik di belakang ni, dia kata, Ustaz, apa beza ni? Sedekah infak, zakat, wakaf. Acik tak faham ni. Ustaz khabar ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, FD kehormat, VVIP yang dimuliakan semua, sahabat saya Fadhil Ustaz Hariri Daud, dan juga guru kami juga Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila, dan juga semua penonton-penonton, tak kiralah di mana anda berada, moga-moga dirahmati Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Surah Al-Hadid ayat yang ke-7, Allah menyebutkan bahawa harta ini dia merupakan satu instrumen yang bersifat pinjaman saja. Maknanya kita manusia ini sekadar pinjam, bukan memilikinya secara mutlak.
Allah menggunakan istilahnya mustakhlafina fi. Manusia ini ia hanya sekadar menggunakan saja ataupun dia pinjam dan dia memanfaatkan harta tersebut, bukan dia memiliki secara mutlak. Pertama disebut sebagai infak. Infak ini kalau menurut Al-Jurjani menyebutkan bahawa ia merupakan satu bentuk perbelanjaan harta kepada yang berhajat. Kalau Imam At-Tabari mengatakan kalau infak ini dia ada yang wajib, contoh zakat, atau juga nafkah kepada ahli keluarga yang ditanggung atau juga dikenali sebagai nafkah. Itu wajib. Itu infak juga, tapi infak untuk keluarga dia dipanggil sebagai infak yang wajib. Afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala ayali. Seafdal-afdal dinar duit kita itu adalah yang diinfakkan kepada ahli keluarga, namanya nafkah. Yang kedua disebut sebagai wakaf. Wakaf ini Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan iaitu harta yang dimanfaatkan selama mana ianya boleh diguna pakai oleh orang ramai dan harta tersebut tak boleh difaroikkan dan orang yang dah mewakafkan tu dia tak boleh nak ambil balik ke apa, tak boleh dah. Dan benda tu berkekalan. Yang ketiga iaitu zakat. Zakat ini adalah suatu harta tertentu yang dikeluarkan pada kadar tertentu dalam bentuk harta tertentu, diberikan pada golongan tertentu pada masa yang tertentu. Dia ada dia punya perkiraan dia, kadar dia dan masa dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat memahamilah tentang konsep infak, wakaf, zakat. Saya nak pergi kepada Dr. Nick ya. Bila kita sebut tentang zakat, masyarakat kita selalu dia kata, ustaz, tiap-tiap tahun kami bayar zakat. Tapi orang miskin ada juga. Jadi ke mana wang zakat kami ni? Adakah zakat ni boleh menyelesaikan masalah kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat kita? Doktor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita dengar tadi Ustaz Ilyas sebut tentang zakat banyak tertentu, saya dengar Ustaz. Harta tertentu kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu, dengan syarat tertentu, masa tertentu, 5 tertentu tentang zakat. Ataupun kita lebih mudah fahami zakat ini daripada kata asasnya zakah yang bermakna suci, bersih, berkembang, bertambah, membiak, yang mana dinisbahkan zakat ini dari sudut harta benda kita. Macam mana pula dia jadi berkembang dan bertambah banyak? Ianya adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia untuk yang beriman kepada Allah dari segi zakat fitrah ataupun zakat badannya. Setiap individu perlu tunaikan itu daripada awal Ramadan sehinggalah kepada awal Syawal. Sebelum masuk sebelum tamat solat Syawal. Jadi yang kita fahami zakat fitrah itu begitu yang selalu orang tunaikan, dan zakat mal ataupun zakat harta ini satu perkara yang lain. Jadi maksud persoalan yang ditujukan tadi adalah bagaimana zakat ini boleh membantu orang miskin. Dan secara mudah falsafah zakat ini adalah orang kaya membantu orang miskin dengan cara menunaikan zakat. Dan zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Satu perkara yang sangat utama. Kalau solat rukun yang kedua. Kalau Islam ini ibarat rumah, maka solat itu tiangnya. Islam ini kalau ibaratnya gunung, maka solat itu puncaknya. Kalau Islam itu adalah sekujur tubuh yang bernyawa, maka solat adalah nadinya. Dan zakat ini yang selepas solat itu. Sebab itulah dia sangat utama. Dan saya teringat macam mana zakat ini bukan sahaja kita membantu orang miskin, Ustaz, tetapi juga membantu orang kaya. Bagaimana zakat membantu orang kaya? Dalam sebuah kisah yang dikarang oleh Imam Abillah As-Samarqandi, dalam kitab itu dikisahkan sebuah cerita seorang pemuda yang semasa hayatnya mempunyai banyak ternakan tetapi tidak pernah membayar zakat. Dan ditegur Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Suatu malam dia sedang tidur dan dia bermimpi, katanya
dia didatangi oleh seorang lelaki fakir yang butuhkan makanan. Jadi orang ini beri hadiah seekor kibas. Ya, dia ada banyak yang dia tidak pernah beri zakat, tapi hari itu dia bagi kepada fakir ini. Dan fakir ini mendoakan ya kepada lelaki ini supaya dimurahkan rezeki dan sebagainya. Dan Masya Allah, apa yang berlaku kepada lelaki tadi, dia bermimpi suatu malam kambing-kambingnya yang banyak dengan tanduk-tanduk yang tajam datang menyerang dia, dan satu-satunya yang menyelamatkan dia pada masa itu adalah kibas yang dihadiahkan kepada fakir miskin tadi. Ya, dan dia kenal kibas itu dan dia kata apa? Setelah dia lihat apa yang berlaku dan dia hampir mati kerana diserang oleh kambing-kambingnya sendiri dan diselamatkan oleh seekor kibas, dia kata, aku akan banyakkan golongan ini. Maknanya banyakkan kambing-kambing yang disedekahkan. Akhirnya dia zakatkan 1/3 daripada ternakan yang ada. Jadi sebab itu kita lihat zakat ini bukan membantu orang miskin tetapi membantu orang kaya supaya sedar, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, untuk memberi kesedaran kepada orang kaya untuk membantu orang miskin pula. Wah, ini satu kod yang sangat menarik para hadirin sekalian. Saya tengok wasirih di belakang tu macam ada benda je nak tanya kepada panelis. Bukan saya nak tanyakan soalan, penonton tadi minta tolong saya tanyakan, betul tak tuan? Betul. Jadi nak tanyakan soalan, semua orang tahulah sebenarnya dalam pandemik ni memang susah. Ditambah pula dengan bencana alam yang berganda-ganda. Ada yang dibuang kerja, ada yang syarikat terpaksa berhentikan operasi, hingga menyebabkan setengah negeri menunjukkan trend perubahan kepada jumlah pembayaran zakat. Persoalan je nak tanya ni, dalam kemelut yang sebegini, dah jadi bila ada banyak cerita, ada yang tak percaya dengan pengurusan institusi zakat sendiri. Jadi itu dah jadi satu masalah tu. Mungkin nak tanyalah kepada Ustaz Ilyas Ismail, mungkin boleh jawab soalan kepada penonton kita ni, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu daripada dulu lagi, kalau tak salah dalam catatan saya, iaitu daripada bermula zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti zaman Sayyidina Umar, institusi zakat ini diperkasakan. Sehingga kan daripada zaman Sayyidina Abu Bakar lagi, sudah wujud golongan yang enggan membayar zakat. Dia orang ni tak nak bayar zakat. Sebab dia kata, kita bayar ni zaman Nabi ada saja. Nabi dah wafat, settle, tak payah nak bayar lagi dah. Ini golongan yang enggan, engkar. Maka kita nak pesankan bahawa maknanya pemerintah ataupun pihak kerajaan sendiri, kita dah ada institusi. Macam kita di Negeri Sembilan kita ada MAINS yang bertanggungjawab untuk mengurus hal ehwal zakat. Jadi anda jangan bimbang dari segi ketelusan, integriti, pengurusan urus takbir. Zakat ini semuanya diuruskan dengan sebaiknya, diaudit pula tu. Jangan bimbang. Ini semuanya dengan kita bukanlah orang MAIS, tapi kita nak ceritakan bahawa ini adalah satu benda yang masyarakat perlu tahu. Ini adalah juga perkara yang telah pun dilaksanakan oleh orang terdahulu, pimpinan-pimpinan Islam terdahulu lagi dalam usaha memperkasakan zakat. Anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam forum perdana Ehwal Islam selepas ini. Tadi saya tengok Cik Yam ni agak lomang ya? Ya, dah gelomang. Okey, nak tanyalah ni, biasa tak menunaikan zakat? Biasa, tiap minggu. 3 hari Jumaat, 1 minggu saya bayar zakat. Tiap-tiap minggu? Hari Jumaat 1 minggu saya jual, hari Senin saya bayar zakat. Oh. Dapat banyak bayar, sikit dapat, sikit bayar. Okey, persoalan nak tanya, bila banyak bayar tu rasa tak kurang dari segi, mungkin harta berkurang ke apa ke? Tidak, lagi lebih Allah kasih. Sungguh ni? Demi Allah cakap, lagi lebih Allah kasih. Ya, tak pernah tak cukup. Belum saya bayar zakat dulu, nama tak cukup. Saya menerik kertas semua. Mentara minggu depan nak berjual, saya pinjam dari kertas nak beli barang makan jual tu kan. Nama saya dengar jenis zakat ni, saya bayar zakat dah tu. Mula saya sikit lah, 30, 20, 30 lagi tambah sikit. Allah kasih, alhamdulillah lah. Dah 3 tahun lebih saya bayar, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita berikan tepukan pada Makcik Ya, semoga menjadi inspirasi lah. Jadi mungkin kata-kata kepada penonton lah di rumah tu, mungkin nasihat Cik Ya alami sendiri, apa kelainan yang berbeza bagi Cik Ya? Badan sihat, hati tenang, tak ada fikir apa-apa, duit tak ada tak cukup, alhamdulillah lah.
Alhamdulillah, tadi Ustaz Ilyas tengok Cik Yah meniaga lomang, terasa lapar lah pula. Saya ingat lepas ni glamour Cik Yah ni. Saya cadangkan buka Instagram, silap-silap boleh lawan follower Ustaz Ilyas ni. Tapi Alhamdulillah, itu satu perkongsian yang baik. Maknanya dia kata kalau kita mensucikan harta kita ke jalan Allah, Allah akan lipatkan gandakan rezekinya. Baik. Cuma satu benda yang saya nak tanya kepada Ustaz Ilyas dah. Zakat ni saya ingat orang Malaysia boleh fahamlah bahawa ada waktunya, ada syarat tertentu yang dibayar. Antara nak sedekah dengan nak wakaf, mana yang lebih bagus Ustaz? Sila. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedekah dia ada kelebihan manfaat ataupun fadilat yang tersendiri. Yang disebutkan dalam Quran maupun hadis. Antaranya dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa sedekah ini juga adalah salah satu cara untuk kita nak mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala dan juga sebarang bentuk kesusahan. Satu ketika diriwayatkan ketika manusia ketika zaman Nabi SAW melihat gerhana matahari. Manusia zaman Nabi ketika itu tengok gerhana matahari, semua dah panik, semua dah risau, dah bimbang. Apa nak jadi, nak kiamat ke apa ni, risau. Pada ketika itu, tengok saranan Nabi ketika tengok kejadian alam yang luar biasa. Apa dia? Fa idza raaitum zalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi menyebutkan, kalau kamu melihat gerhana matahari ataupun apa jualah bentuk apa kejadian alam yang luar daripada kebiasaan, buat apa? Kata Nabi, pertama, doa pada Allah. Kedua, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala maupun bertakbir. Wasallu, semayang. Watasaddaqu, bersedekahlah. Tengok. Maknanya sama ada mungkin banjir ke, apa ni, puting beliung, itu berlaku di Perak, itu taufan ke tanah runtuh ke apa, benda-benda itu kalau kita saksikan, bersedekahlah pada ketika itu. Dan selain daripada itu, Nabi juga menyebutkan, dawu mardakum bisadaqah, ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Dulu ada kisah Abu Abdullah Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak. Dia ada ulcer, dia ada penyakit di kulit pada wajah dia, ada kudis. Setahun lama sakit, minta nasihat daripada orang soleh yang lain, semua cadang buat satu benda. Iaitu dengan apa? Dia buat satu tempat di mana orang ramai lalu minum air. Dia menyediakan bekalan air di situ. Orang ramai minum dengan percuma, sedekah. Akhirnya apa jadi? Takdir Allah, sembuh, sihat. Lepas tu Haji tadi meniaga lemang tadi tu tengok sihat nampak. Ni berkat tu makcik tu. Dia tiap minggu bayar zakat. Orang dia bukan kira cukup setahun baru bayar. Dia tiap minggu bayar ni. Ini hebat. Dan kalau dengan wakaf pula bagaimana? Wakaf ini pula kalau yang lebih bagusnya bagi saya lah antara sedekah dengan wakaf lebih bagus. Sebab wakaf ini dia bersifat jangka masa panjang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, salah satu daripada 3 perkara yang kalau seorang tu meninggal dunia, kata Nabi, adalah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah itu wakaf. Wallahu a'lam. Bab wakaf ni lanjutan ni, pusingan ketiga saya nak tanya Ustaz Ilyas tentang wakaf. Yang mana satu wakaf yang baik untuk kita gunakan. Tapi sebelum itu Dr. Nick, ada juga sekarang ini kita tengok situasi masyarakat kita berbeza. Ada B40, M40, yang golongan tersepit ni yang golongan pertengahan. Tiba-tiba datang musibah. Macam Ustaz Ilyas sebut tadi, gempa ataupun banjir, puting beliung. Dan dia dalam keadaan susah. Boleh tak kita gunakan instrumen zakat untuk bantu golongan macam ni, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abdullah Nasir Ulwan, zakat itu adalah ditegah kepada orang-orang kaya kerana miliknya adalah hanya orang-orang miskin. Tetapi tegahan dalam kenyataan ini adalah merujuk kepada keadaan sekiranya zakat itu diambil dari bahagian fakir dan miskin. Sekiranya tidak diambil daripada bahagian fakir dan bahagian miskin, contohnya diambil daripada bahagian fisabilillah, ya, sebagai contoh, maka dia tidak menjadi masalah. Jadi kita lihat zakat ini ada 8 asnaf ataupun 8 bahagian yang utama.
yang selalu kita sentiasa kaitkan dengan zakat adalah golongan fakir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kaitkan golongan miskin. Ya, fakir golongan lain, miskin golongan lain. Dan yang ketiga yang terhampir kepada fakir miskin juga adalah hamba. Tapi hamba ini asnafnya agak istimewa kerana mereka dinafkahi oleh majikan yang tetap memberi makan, minum dan pakaian. Jadi dia tidak berharap kepada orang lain. Ya. 5 selain daripada 3 ini adalah amilnya, muallafnya, fi sabilillah, al-gharimin dan juga ibnu sabil. Tidak semestinya orang miskin, tidak semestinya orang fakir, tidak semestinya hamba. Ya. Ya, jadi 5 kategori ini kadang-kadang orang tanya kenapa amil dapat zakat? Amil tu orang kaya. Ya, sebab itu kata Imam Syafi'i dan Hambali, ya, amil itu mendapat zakat bukan kerana miskin tetapi kerana imbuhan kepada khidmatnya. Sebab itu kita kena faham. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita kata ada orang kaya terima zakat kerana sebab-sebab tertentu. Hari ini Ustaz, orang miskin macam-macam jenis. Ada miskin kekal, miskin keturunan dari dulu sampai sekarang sampai lah ni dia miskin. Memang dia keturunan menerima zakat. Ada orang dia miskin sementara. Bila hilang pekerjaan kerana wabak, tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba daripada M20 dia jadi, ataupun T20 dia jadi B40. Below B40 pun ada. Jadi orang ini mungkin dia sementara saja miskinnya dan dia perlukan wang zakat untuk dibantu membayar hutang sebelum dia jatuh kepada kategori asnaf miskin ataupun asnaf fakir. Jadi bantu dia untuk bayar hutang, maka dia jadi kategori al-gharimin itu. Ya, jadi di situ jelas pada kita ada rupanya zakat ini fungsinya membantu orang supaya dia tidak jadi fakir. Ya, tidak jadi miskin. Ya, Masya Allah. Kemudian apa yang kita lihat juga zakat ini secara langsung, secara terus memang hari ini sangat berkait dengan realiti. Ya. Kita lihat ramai yang juga miskin bermusim. Bukan sementara, dia bermusim. Bila dia miskin, bila nak buka sekolah dia miskin. Lagi bila nak raya dia miskin. Ya, dan keadaan-keadaan inilah institusi zakat perlu teliti keperluan itu dan mungkin membuat keputusan-keputusan yang berbeza daripada kebiasaan disebabkan oleh faktor-faktor semasa. Wallahu a'lam. Itu adalah satu panduan yang diberikan dalam Islam. Maknanya semua golongan boleh dibantu dengan kaedah tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Tengok adik tu tulis tak berhenti nota-nota yang diberikan oleh Dr. ni. Masya Allah. Ini boleh pelajar cemerlang, penonton cemerlang kita bagi malam. Boleh masuk usim Ustaz. Boleh masuk musim, insya-Allah. Baik para hadirin sekalian, banyak lagi yang kita akan kongsikan dalam aspek sedekah, wakaf dan zakat. Namun sebelum itu, kita berjeda seketika. Bank Islam membawakan kepada anda Forum Perdana Ehwal Islam. Anda masih lagi bersama dengan kami. Kami bersiaran dari Dataran Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Apa khabar cik-cik yang menonton daripada Jelebu, Kuala Pelah, daripada mana? Seremban dan sebagainya, ataupun seluruh Malaysia termasuk Brunei Darussalam maupun Singapura yang sedang menonton kami. Terima kasih. Kami masih membincangkan topik vaksin harta. Bagaimana kita nak menjadikan harta kita sebagai jambatan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila kita sebut tentang wakaf ini, saya teringatlah Wasiril. Wasiril ada? Ada. Wasiril, ada satu masjid di dalam Negeri Sembilan ni yang dia ala-ala Taj Mahal. Tahu tak masjid apa tu? Saya rasalah kan, memang satu-satu je masjid kalau yang betul-betul lawa tu iaitu Masjid Sri Sendayan. Betul tak? Tepat sekali. Kalau jawab tak betul ni, kita tak bagi masuk Negeri Sembilan lepas. Jangan. Saya sayang orang Negeri Sembilan. Masya Allah, luar biasa. Tapi bila sebut tentang Masjid Sendayan ni, saya ingat kata-kata seorang tokoh yang hebat yang sering mewakafkan hartanya untuk pembangunan umat Islam. Dan antara kata-kata beliau apa tahu? Ini kata-kata keramat, kena ingat ni. Jangan tunggu kaya baru memberi. Tetapi kayakanlah diri dengan membayar zakat dan berwakaf. Itu yang dikatakan, memang kita kena ingat sampai bila-bila supaya boleh memberi orang lain tersenyum. Ini sebenarnya ada kena-mengena dengan segmen kongsi rasa kita pada minggu ini. Jom kita saksikan.
Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Dan inilah antara insan-insan yang telah dibantu oleh MAINS. Kalau kita sendiri nak cari orang-orang yang fakir, orang miskin, bagaimana? Jadi inilah antara kepentingan institusi zakat menjalankan kerja mereka dan membantu umat-umat Islam sedara mara kita. InsyaAllah. Baik, di sebelah saya ni juga adalah salah seorang daripada yang menerima bantuan zakat daripada MAIMS. Jadi kita biasa kepada yang pembayar zakat mungkin biasa bayar tapi tak tahu ke mana kan. Jadi hari ini kita akan kongsikan kepada anda ke manakah wang zakat dan wakaf anda pergi. Jadi insyaAllah bersama saya sekarang di sebelah saya iaitu Puan Rohaida. Assalamualaikum Puan Rohaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak confirmkanlah macam Puan Rohaida memang menerima bantuan zakat ke? Ya, saya adalah asnaf penerima bantuan zakat. Mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton di rumah, kepada semua, bagaimana keadaan kehidupan Puan Rohaida sebelum menerima bantuan zakat? Saya adalah ibu tunggal pada 3 orang anak. Kehidupan saya agak sederhana. Sebelum menerima zakat, agak susah sikit lah. Bila dah dapat bantuan zakat, saya boleh menambah pendapatan. Alhamdulillah. Sekarang ni kehidupan saya dah boleh dikatakan membantulah. Nak kata senang belum lagi. Dengan menerima zakat tu boleh membantulah. Asnaf macam saya ni perlu dengan bantuan zakat. Terima kasih kepada yang membayar zakat. Dan pusat zakat pula menyalurkan bantuan tu kepada kami. Asnaf di seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia khasnya. InsyaAllah, dan ini hanya satu tapi beribu-ribu lagi, beramai lagi asnaf yang dibantu dengan zakat yang macam Cik Yah tadi bayar tiap-tiap minggu, ada yang bayar tiap-tiap bulan dan ada yang bayar tiap 3 bulan dan ada juga yang melakukan zakat dan juga menunaikan wakaf. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana anda telah berikan senyuman kepada ramai orang. Jadi insyaAllah kita akan kembali kepada Ustaz Hariri di atas pentas insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Wasiril bawakan kisah-kisah inspirasi kepada kita. Bukan sekadar fokus kita kepada asnaf, tetapi kita sebagai pembayar zakat, wakaf dan sedekah ini. Baik, saya nak kembali kepada Ustaz Ilyas. Baru ni Ustaz Ilyas, saya duduk di pejabat, ada seorang makcik ni mari ke pejabat. Dia kata, Ustaz, dia kata acik ni ada duit pencen banyak ni. Tapi acik nak wakaf ni kat mana ni? Dia kata, ada tak tanah-tanah nak buat kubur ke, ada nak buat masjid ke? Saya pun kata, cik, wakaf tunai pun boleh. Dia kata, betul ke Ustaz boleh? Tak pernah dengar. Mungkin Ustaz boleh ceritakan, ada ke tidak wakaf tunai ni ataupun macam mana nak buat ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya hari ini bila kita sebut tentang wakaf tunai, sebahagiannya ada yang terkejut. Sebab biasa dia pernah dengar wakaf mempelam, wakaf Cik ataupun kalau rajin baca Quran, wakaf ibtidak. Kalau ya buruk pula dia. Rupanya wakaf tunai ada. Wakaf tunai ni secara ringkasnya, kalau menurut Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah pun memutuskan bahawa berwakaf dalam bentuk wang tunai dibenarkan, dibolehkan kerana ia bertujuan untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam. Sejak daripada dulu lagi, kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Osman membeli telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ni pun mana-mana yang nak ambil air tu dia kenakan harga Yahudi lah. Harga Yahudi lah. Memang orang tak mampu. Jadi syukur ada orang kaya-kaya ini, termasuklah Sayyidina Osman, dia beli telaga tersebut yang jumlah keseluruhan harganya adalah dengan 20,000 dirham. 20,000 dirham tukar convert duit hari ini kira-kira RM 1.4 juta ringgit. Telaga apa ni sampai juta ni? Telaga apa? Bukan dulu, sekarang ni ada telaga boring pun tak ada sampai banyak tu. Nak menunjukkan bahawa orang dulu-dulu pun sungguh pun dia tak memiliki, tapi dia ada harta, dia beli. Setelah dia beli dengan wang yang dia ada, dia beli dan dia wakafkan.
Tak cukup dengan itu, Sayyidina Osman tanam 1,550 pokok kurma di sekelilingnya. Dan sampai hari ini, tuan-tuan, kalau pergi ke Madinah, ada papan projek ke apa, pemilik, ownernya siapa? Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu an. Orangnya dah lama wafat, tapi tanahnya, hartanya rolling tak sudah-sudah sampai kiamat kalau tak keterlaluan kita sebut. Sebab itu kita nak mengajak semua penonton-penonton, warga negeri Sembilan dan juga penonton di rumah semua, ayo, sekarang ni kita ada wakaf secara tunai pun boleh. Dan salah satu yang saya nak sebutkan di sini juga, dalam dunia ini semua orang kenal universiti, antara universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar. Berdirinya Universiti Al-Azhar juga adalah dengan wakaf. Kita berceramah, kita menyampaikan ilmu, si pewakaf tu makan pencen kubur saja. Duduk diam-diam dalam kubur, mengalir pahala. Ini, sebab itu kita nak ni USIM sama juga. Di USIM ada klinik wakaf. Siapa yang pensyarah USIM sini kan? Untung pelajar ni pensyarahnya. Jadi kita nak bagi tahu bahawa wakaf tunai salah satu cara untuk kita membenteng diri daripada bencana maupun azab neraka. Baik. Dr. Ni soalan yang netizen selalu perkatakanlah. Dia kata kami dah bayar zakat kepada majlis agama, kepada pusat zakat. Kenapa mereka pula ambil persen daripada zakat yang kami beri ni? Boleh ke tidak? Dr. Nik tolong jelaskan ya. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Barangkali inilah yang kita katakan asnaf yang layak menerima zakat, yang bukan hamba, bukan fakir, bukan miskin, ya, tetapi kategori amil. Ya, sama ada orang ataupun institusi. Jadi mengikut Imam At-Tabari, amil ini adalah orang yang memungut, mengutip zakat, membawanya kepada orang yang layak menerimanya. Tidak kiralah amil ini orang kaya atau orang miskin. Dia menerima zakat bukan kerana dia miskin. Ya, dan pasti bukan kerana dia kaya, tetapi kerana dia bertugas, berkhidmat sebagai amil, maka dia layak mendapat upah dan imbuhan. Itu yang ditambah oleh Imam Baghawi, mengatakan bahawa amil itu layak menerima upah di atas khidmat. Sebab itu khidmat amil ini bukan kutip bagi saja, Ustaz. Kumpul, kemudian simpan, kemudian jaga, kemudian catat, kemudian agih. Ya. Duit zakat yang terkumpul itu kalau dibina sebuah hospital daripada wang zakat dan pekerjanya daripada doktor sampai kepada tukang sapu, semuanya anak-anak asnaf yang graduate daripada universiti, anak-anak asnaf diambil sebagai keutamaan berkhidmat di hospital yang didirikan dengan duit zakat itu, dan pesakit-pesakit yang datang diutamakan golongan asnaf, fakir dan miskin. Masya Allah. Inilah sebenarnya juga penjanaan ekonomi. Ya, inilah yang kita nampak kenapa sistem pengurusan ekonomi dan keuangan Islam adalah sistem terbaik di dunia. Jadi kalau netizen, Ustaz kata mempertikaikan amil itu dari segi haknya menerima zakat kerana mereka tidak miskin, maka Ustaz jawab memang mereka tidak miskin, tetapi zakat itu bukan kerana mereka miskin, melainkan kerana khidmat dan imbuhan. Wallahualam. Tepat, tuntas. Lepas ni jangan lagi ada persoalan-persoalan seperti ini, jelas, nyata dan terang sebagaimana Dr. Nik Salih dah jelaskan kepada kita. Kita nak redakan sebentar perbincangan kita. Saya nak benarkan kepada maklum Pak Long untuk panaskan air kopi dahulu. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Terus ke kaca TV anda. Sedar tak sedar, kita di blok yang terakhir. Namun sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda. Kalau MAINS, dia ada satu skuad untuk turun padang bagi membantu para asnaf kita maupun mereka yang memerlukan di seluruh Negeri Sembilan. Nak tahu apa skuad ini lakukan? Jom ikut saya bawa anda tinjau-tinjau apa yang skuad MAINS lakukan. Kalau kita tak merasai situasi, kita tak rasa besarnya makna wakaf, sedekah dan juga zakat ni. Tapi kalau kena batang hidung keluarga kita, baru kita rasa besarnya manfaat tersebut. Saya nak bagi peluang kepada panel untuk bagi nasihat kepada para penonton yang rasa berat hati lagi untuk berwakaf, untuk bersedekah sebagainya. Doktor. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan. Kitab karangan
Abul Lais As-Samarqandi juga, ya, yang dinyatakan bahawa seorang pemuda yang suatu hari bertemu dengan Nabi Daud alaihi salam, dan malaikat maut yang berada di sisi Nabi Daud pada ketika itu membisikkan kepada Nabi Daud, "Kenalkah kamu siapa pemuda itu?" Ya, dan Nabi Daud kata, "Pemuda ini orangnya sangat beriman dan sangat menyintai aku. Ia tidak memasuki rumahnya setiap malam melainkan bertemu aku dan mengucap salam kepadaku." Ya, sayang sangat kepada Nabi Daud, dan malaikat maut khabarkan hayat hidup pemuda ini hanya tinggal 6 hari sahaja lagi. Jadi Nabi Daud rasa sangat sedih, ya, tetapi macam mana nak buat, itulah hakikat kehidupan. Ya, tetapi setelah beberapa lama, 7 bulan jarak masanya Nabi Daud bertemu dengan malaikat maut dan bertanya, "Engkau kata pemuda itu jangka hayatnya lagi 6 hari, tetapi sehingga hari ini masih hidup." Ya, jadi kata malaikat maut kepada Nabi Daud, "Sewaktu aku hamparkan tanganku untuk menarik nyawanya, ya, aku dikejutkan dengan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibiarkan hamba-Ku ini." Ya, kerana sesungguhnya dia pernah membantu seorang fakir miskin, dan fakir itu mendoakan kepada orang ini supaya dipanjangkan umur dan menjadi peneman kepada Nabi Daud di syurga. Ya, dan kerana itu kata Nabi Daud, Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan hayatnya dari 6 hari itu kepada 60 tahun dan ditambah lagi 10 tahun dan menjadikan 70 tahun, dan Allah memberi maklum kepada malaikat maut supaya jangan ambil nyawanya sehingga 70 tahun akan datang. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, rupanya zakat ini juga menyelamatkan kita daripada bala bencana, memanjangkan usia kita, yang mungkin menyelamatkan kita dari segala bencana yang kita tidak pernah sedar. Rupanya zakat itulah yang selama ini menyelamatkan. Jadi Masya Allah, tunggu apa lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, zakat ini bukan susah, tetapi dia menjadi sukar kepada orang yang tidak menyedari hakikat kebaikannya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ini kita kena potong part ni dan viralkan. Ustaz Ilyas, saya nak Ya. bagi ruang Ustaz mungkin boleh pimpin doa kepada kita semua supaya kita jadi orang yang lembut hati, berwakaf dan juga mempermudahkan urusan-urusan mereka yang menerima wakaf, zakat sebagainya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang Maha melimpahkan kekayaan, kayakanlah kami dengan yang halal daripada yang haram. Kayakanlah kami dengan limpah kurniamu dari meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan kesihatan berpanjangan kepada yang menunaikan zakat, rezeki melimpah buat para pewakaf, Amin. zuriat keturunan soleh solehah buat para penyumbang penginfak yang tanpa henti menyumbangkan harta mereka ke jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk jadi manusia pemurah sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menyumbangkan harta mereka tanpa ada rasa takut miskin. Ya Allah, kurniakan kesihatan buat rakan-rakan kami yang sedang diuji dengan wabak COVID-19 dan juga penyakit yang lain dengan berkat amal soleh yang kami lakukan. Berkatilah rezeki kami, lapangkan rumah kami, suburkan harta kami dengan berkat ibadat wakaf, infak dan bersedekah. Ya Allah, sungguhnya Engkaulah tempat kami memohon hidayah, ketakwaan, kesucian dan kekayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, bila sebut tentang wakaf, zakat, infak dan sedekah,
Semua orang faham dan tahu fadilatnya. Tapi kenapa masih tidak mahu memberi sumbangan itu? Kerana risau kekurangan harta. Kita yakin rezeki tak salah alamat. Tapi kenapa tak sampai alamat rumah kita? Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibacakan oleh Ustaz Ilyas Betat tadi, yang boleh dijadikan amalan supaya murah rezeki. Doa di dalam riwayat Ibnu Majah hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. InsyaAllah kita jumpa lagi pada forum perdana Ehwal Islam akan datang. Saya Ustaz Hariri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.